Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang. Ya, hari ini saya akan bincang spesifik kepada peletakan jawatan Tun dan dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin tertentu, khususnya dari Pakatan Harapan. Jadi saya terus masuk ke dalam fakta. Pertamanya, Tun telah menjawab persoalan-persoalan yang telah ditimbulkan berulang kali. Dan yang terakhir, dia memberi satu penjelasan terperinci selepas penerbitan buku Tommy Thomas yang merupakan buku berbaur politik penuh dengan fakta palsu yang mencetuskan beberapa laporan polis dan 2 kertas siasatan. Tetapi kita akan masuk babak Tommy Thomas selepas ini. Baik. Jadi kita lihat penjelasan Tun ni berulang kali dia dah beritahu dan saya beritahu. Ianya berlandas kepada perlembagaan. Ceritanya PPBM ada sekumpulan besar, saya panggil kluster Muhyiddin di dalam situ, yang ingin sangat PPBM keluar dari Pakatan Harapan atas alasan Anwar boleh menerkam Mahathir pada bila-bila. Dan kita tahu itu tidak benar sebab sehingga hari ini kita dah tahu dengan jelas Anwar tidak memiliki sokongan majoriti. Jangan cerita parti-parti dari luar Pakatan Harapan, dalam Pakatan Harapan sendiri 91 akuan bersumpah pun Anwar tak boleh kumpul. Jadi itu adalah satu penipuan dan alasan kerana PPBM ataupun kluster Muhyiddin ingin bersekongkol dengan kluster tertentu dalam UMNO dan PAS untuk membentuk kerajaan baru. Jadi pendeknya, apabila PPBM keluar daripada Pakatan Harapan dan pengumuman itu dibuat, ya, Mahathir tidak bersetuju tetapi pengumuman dibuat. Apabila pengumuman dibuat dan PPBM keluar, secara automatik, suka tak suka, kerajaan pimpinan Pakatan Harapan sudah jatuh, tidak memiliki majoriti. Okey? Tidak memiliki majoriti. Maka secara automatik, langkah yang harus ambil oleh Tun adalah letak jawatan bersama kabinet. Ya? Bersama kabinet. Dan itu telah dilakukan oleh Tun. Berbeza dengan Muhyiddin, ya. Tak ada majoriti, dia nasihat agung, isytihar darurat yang menimbulkan tanda soal besar. Tun letak jawatan. Itu tindakan berprinsip. Ya. Kemudian selepas itu Tun ditawarkan oleh kluster Muhyiddin ni bersama dengan kelompok-kelompok kleptokrat dan sebagainya ni untuk menjadi Perdana Menteri mewakili Perikatan Nasional. Jadi atas dasar prinsip, sekali lagi Tun tidak menerima tawaran itu sebabnya dia tidak ingin kerjasama dengan kleptokrat. Dan bagi Tun, langkah PPBM yang keluar secara tiba-tiba tu dari Pakatan Harapan adalah satu langkah yang silap. Okey. So benda ni jelas dan benda ni berdasarkan perlembagaan. Okey. Yang dalam bahasa Melayu ataupun dalam budaya Melayu ni ada satu there is a saying, okey. Siapa rasa cili, dia makan cili dia rasa pedas. Jadi kita tengok siapa yang rasa pedas, siapa yang bersuara selepas Tun memberi penjelasan terhadap buku Tommy Thomas. Siapa yang mula-mula bersuara? Lim Kit Siang. Dan ini sejajar dengan dakwaan Tommy Thomas yang saya dah ceritakan sebelum tu, bahawasanya orang terbesar di belakang Tommy Thomas sejak sebelum 2013 lagi adalah Lim Kit Siang. Orang yang ingin jadikan Tommy Thomas peguam negara sejak sebelum 2013 lagi adalah Lim Kit Siang. Dan orang pertama yang bersuara adalah Lim Kit Siang. Kemudian Lim Kit Siang mendakwa Tun dapat sokongan daripada Pakatan Harapan. Ya, ada MP daripada Bersatu sokong ke tidak dan sebagainya. Itu dakwaan sahaja. Saya rasa dah makan cili, dah rasa pedas, jadi kena sebut sesuatu untuk cuba justify, ya, bahawa Mahathir ni sebenarnya yang salah. Sebenarnya semua ni membuktikan Lim ni adalah gunting dalam lipatan. Lim ni adalah musuh dalam selimut. Okey? Sebab fakta yang diberikan tu tidak berasas. Yang Tun bagi adalah jelas dan clear menurut lunas-lunas perlembagaan. Jadi dia kata ada sokongan, jadi Tun, kita boleh calonkan Tun. Kita jangan bercerita berapa MP dari PPBM yang mungkin sokong Tun.
Yang pasti PPBM seketul tu, melainkan Tun dengan beberapa orang lagi, 4-5 orang. Yang lebih tu, PPBM ni berpaling tadah dan mengkhianati Tun dan lari untuk bersekongkol dengan kleptokrat dan PAS. Okey? Untuk merampas kerajaan. Jadi bila dah buat begitu, macam mana nak harapkan orang percaya sekarang ada MP PPBM yang sokong? Itu bukan alasan, itu adalah spin Lim Kit Siang kerana tidak tahan dengan pendedahan Tun yang terperinci dan jelas menunjukkan Tommy Thomas menipu. Macam mana nak percaya? Ya, macam mana nak percaya? Okey. Orang dah lari, tiba-tiba hang kata ada yang sokong. Sokong tak sokong sebenarnya, apabila Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berjumpa dengan MP satu-satu, dari situ dia akan tahu berapa yang sokong Tun sebagai Perdana Menteri. Sebab nak harapkan Pakatan Harapan yang tinggal tu, PKR, DAP dengan amanah yang tinggal tu, bersama 3 atau 4 atau 5 ahli parlimen termasuk Tun daripada PPBM yang tidak berpaling tadah tu, nak harap yang ini saja tak cukup untuk Tun kekal sebagai Perdana Menteri dan untuk Tun dicalonkan semula sebagai Perdana Menteri Pakatan Harapan. Tak cukup. Jadi kalau nak calonkan Tun tu, kena tunjuk bukti sokongan. Saya ingat lagi, pada ketika Tun letak jawatan tu, ada kenyataan bercampur-campur. Sekejap sokong Tun sebab Tun lakukan sesuatu yang berprinsip, sekejap kritik Tun tanpa sebab. Pemimpin-pemimpin tertentu dari Pakatan Harapan berubah-ubah. Retorik yang dimainkan oleh Lim Kit Siang bahawasanya Pakatan Harapan memang nak sokong Tun tu, tetapi Tun tolak dan Tun membuat kesilapan besar meletak jawatan tu, adalah satu pembohongan. Saya dah jelaskan, Tun tu sebenarnya wajib letak jawatan. Dah betul dah tinggal tekan tu, berlandaskan perlembagaan, dan Lim Kit Siang pun tahu. Okey? Dan kemudian kalau benar Pakatan Harapan tahu dia ada jumlah MP yang cukup untuk mencalonkan Tun, mengapa pada ketika itu tidak diberitahu? Dia sekejap Tun, sekejap Anwar. Dan benda yang Kit Siang jelaskan hari ini tidak dijelaskan pada ketika itu. Dan kita tak boleh kata ada MP-MP dari PPBM yang sokong. PPBM yang berpaling tadah, PPBM yang mengkhianati. Jadi kita lupakan PPBM. Jadi there was no proof of support for Tun. Dan yang terbukti secara senyap, Pakatan Harapan pada ketika itu memang nak guna peluang untuk cuba calonkan Anwar yang jelas tidak ada majoriti. Jadi kesimpulannya, kerajaan hari ini, Pakatan Harapan bukan kerajaan disebabkan oleh Pakatan Harapan. Ya? Dan disebabkan oleh PPBM. PPBM yang mula-mula cetuskan kejatuhan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Tun melakukan langkah yang betul dari segi perlembagaan, dan kemudian Pakatan Harapanlah penyebab Tun tidak ada sesiapa dari gabungan itu boleh kembali menjadi Perdana Menteri, dan mereka tidak boleh bentuk kerajaan. Jadi nampak sangat pembohongan Lim Kit Siang, dan ini saya ulang, sejajar dengan dakwaan Tommy Thomas bahawa Lim Kit Siang adalah orang besar di belakang dia. Jadi Lim Kit Siang tak boleh tahan bila Tun mendedahkan perkara ni. Jadi ini menunjukkan bahawa berkemungkinan besar ada satu konspirasi, komplot melibatkan pihak tertentu di dalam DAP. Sama ada seluruh DAP ke ada pihak tertentu di dalam DAP, saya tak tahu. Tapi untuk menimbulkan persepsi sebab dah tahu pilihan raya dah dekat. Okey? Dan berkemungkinan besar buku Tommy Thomas adalah buku propaganda yang dilancarkan menjelang PRU 15. Dan tapi malangnya peluru yang Tommy Thomas tembak tu untuk kenakan orang-orang tertentu, semuanya melantun balik kat dia dan DAP. Ya. Jadi kita dah nampak pada ketika sebelum kita cerita sebelum Tun letak jawatan, pada ketika Anwar beria-ia mainkan isu peralihan kuasa menyebabkan semua MP-MP resah
menyebabkan pelabur takut, menyebabkan kerajaan tidak dapat berfungsi dengan sesempurna yang mungkin. Ya, asyik memainkan isu-isu peralihan walaupun Tun baru 3 bulan menjawat jawatan Perdana Menteri. Nombor satu, Kit Siang tak pernah defend Tun dan beritahu Anwar sepatutnya benda ni jangan main-mainkan lagi. Malah pernah Lim Kit Siang keluarkan kenyataan bahawasanya jika Tun tidak membenarkan peralihan kuasa berlaku, maka Kit Siang akan berhenti dari politik. Belum sampai pun berapa bulan ke 1 tahun lebih ke apa, Kit Siang dah keluar kenyataan begitu. Jadi memang jelas nampak ada satu gerombolan di dalam Pakatan Harapan yang sedang merancang sesuatu. Okey, tetapi tidak berjaya sebab mereka nak naikkan Anwar. Mengapa mereka tidak berjaya? Sebab Anwar impossible nak dapat sokongan majoriti. Sebab majoriti MP dalam parlimen tidak inginkan Anwar Ibrahim. Dan 91 akuan bersumpah dari Pakatan Harapan sahaja pun Anwar tidak boleh dapat semuanya. Tapi mereka merancang. Dan kita boleh lihat, Kit Siang tak pernah defend Mahathir, malah mengeluarkan kenyataan pelik itu. Okay? Jadi, kemudian kita ada individu seperti Saifuddin Nasution. Ya? Pun mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menimbulkan keresahan di kalangan MP-MP seolah-olah persoal isu peralihan dan keengganan Tun kononnya untuk letak jawatan. Walhal tidak ada perjanjian bertulis, bertanda tangan. Sampai hari ini Anwar tidak boleh dedahkan perjanjian tu sebab tak wujud. Malah pernah ada MP-MP PPBM sendiri yang mengaku mengesahkan bahawa ianya tidak wujud. Yang menyatakan Tun berjanji letak jawatan selepas 2 tahun untuk beri laluan kepada Anwar. Dan bukan Tun yang penentu Anwar nak jadi Perdana Menteri. Bukan Majlis Presiden Pakatan Harapan yang penentu siapa nak jadi Perdana Menteri. Penentu dia ahli-ahli parlimen. Biar Tun letak jawatan sekalipun, biar ada perjanjian sekalipun, lepas 2 tahun, biar tertulis sana 2 tahun, walaupun tak tertulis, akhirnya yang tentukan MP. Akhirnya yang tentukan yang di Pertuan Agong. Jadi ini adalah spin yang sedang dimainkan untuk memperlekeh Tun. Tetapi ini satu kesilapan oleh DAP dan PKR. Sebab apa? Sebabnya Tun sekarang berdiri dalam satu kedudukan yang amat kuat. Sebab apabila parlimen dibubarkan, saya berulang kali dah beritahu, tidak ada sesiapa yang ada kerusi. Congakkan kerusi ni tidak jadi hal lagi. Soal majoriti tak jadi hal lagi. Yang jadi hal, siapa yang akan memiliki aura kuasa ketiga. Dan DAP sedang membantu Tun untuk memperkasakan aura kuasa ketiga. Sebab di dalam PRU 15, semestinya rakyat akan memihak kepada kuasa ketiga. Dan kuasa ketiga akan mendapat kerusi dalam jumlah yang agak signifikan dan menjadi kingmaker. Dan apa yang DAP sedang lakukan adalah sifat keterdesakan parti itu. Sebab parti itu tahu, Lim Kit Siang tahu bahawa segala apa yang dikatakan ini akan menjarakkan parti itu daripada Tun. So nampak bahawa mereka bukan sekarang cuba untuk menyatukan. Mereka dah tahu keadaan kritikal. Sebab kalau Tun menjelma sebagai kuasa ketiga, benda ni akan menguntungkan Tun. Jadi mereka memulakan satu kempen untuk memburuk-burukkan imej Tun. Kerana tahu apa yang saya katakan adalah benar. Tun akan jadi kuasa ketiga. Sebab itulah bermulanya kempen mencala imej Tun dan kempen untuk mengeluarkan kenyataan dan fakta-fakta palsu seperti mana yang dilakukan oleh Lim Kit Siang, seperti mana yang dilakukan oleh Saifuddin Nasution dan sebagainya. Dan begitu juga Perikatan Nasional. Saudara-saudari, saya tak nak bincang. Saya memang rasakan PKP ni perisai bagi Muhyiddin. Tapi soal perisai ke tak perisai, kita tolak tepi. Soal PKP ni benar-benar untuk lawan COVID ke, atau ini PKP politik, atau ini apa darurat politik ke apa, kita tolak tepi. Tapi apa pun, bila ada PKP ni, yang paling untung adalah pihak yang duduk dalam kerajaan. Sebab mereka boleh berjumpa, pergi kerja, merancang dan sebagainya.
banyak yang tidak boleh dilakukan oleh pembangkang sebab kekangan PKP. So, tempoh ni akan menguntungkan sebab ini boleh digunakan untuk persiapan ke arah PRU 15. Okay? Now, mengapa kalau saudara-saudari, kalau Muhyiddin benar-benar nak pilihan raya, dia akan buat. Tapi dia perlukan masa untuk merancang. Cuba lihat di Sabah. Pada ketika Sabah berlaku, PRN Sabah berlaku, ahli-ahli parlimen, PAS, PPBM dan UMNO berulang-alik dari Putrajaya ke Sabah. Langgar SOP, buat ceramah-ceramah yang dihadiri oleh berpuluh ribu warga Sabah. Semuanya langgar SOP penjarakan sosial. Tidak sekali, dan angka COVID mula menggila, tidak sekali disebut kita perlu ada darurat untuk hentikan, kita perlu ni, kita tak pernah disebut sebab nak sangat pilihan raya tu, nak sangat letak ketua menteri PPBM. Jadi kalau Muhyiddin nak buat, dia akan buat, dan memang dia perlu buat secepat mungkin sebab lagi lama lagi mudarat PPBM, UMNO dan PAS, khususnya PPBM dan PAS. Okey, lagi mudarat. Jadi memang dia akan buat cepat sebab kerajaan ni bukan lagi kita boleh gelar sebagai kerajaan rapuh. Kerajaan ni adalah kerajaan yang tidak layak duduk sebagai kerajaan, yang hanya berselindung di belakang pengisytiharan darurat. Yang menjadi tanda soal, iaitu nasihat yang diberikan oleh Muhyiddin kepada Raja Agong. Jadi apa pun, sekarang adalah tempoh Muhyiddin buat persiapan untuk pilihan raya. Sebenarnya ini adalah satu bentuk keterdesakan. Bila dulu Muhyiddin dah tahu, beberapa bulan dulu dah nak hilang majoriti, bila dua ahli parlimen meninggal dunia, kalau dia benar-benar yakin masuk pilihan raya, kalau benar-benar yakin PPBM akan menang banyak kerusi, kalau benar-benar yakin Perikatan Nasional akan pegang kerajaan, dah buat dah. Tapi orang terdesak, dah tahu nak kalah, dia akan cuba sedaya upaya untuk membeli berapa banyak masa yang dia boleh beli untuk cuba melakukan persiapan-persiapan agar masa yang dibeli itu akan memihak kepada dia dan merugikan pembangkang. Dan bila dah tak boleh tarik masa lagi, akan berlaku pilihan raya. Mungkin sebelum Jun atau pada bulan Jun atau Julai dan sebagainya. Saya rasa dia tak boleh tarik lebih dari Julai. Okay? Tapi boleh jadi sebelum, boleh jadi bulan depan. Okay? Sebab dia kena cuba sedaya upaya. Sebab akhirnya dia tahu berkemungkinan besar dia akan kecundang. Mungkin PPBM akan hanyut, dan saya dah jelaskan dalam satu live yang lepas mengapa. Jadi kalau saya cuba jelaskan di sini, ia akan memanjangkan live ini. Jadi rujuk balik kepada live-live saya yang lepas ataupun kepada video-video saya dalam YouTube yang saya dah upload. YouTube Regi JC Rita Udin. Jadi dia terpaksa. Okay? Sebab ini adalah pertempuran. Dalam bahasa Inggeris mereka kata do or die. Ya. Cuba sedaya upaya, sama ada berjaya ataupun hangus. So, itu yang Muhyiddin mampu lakukan. Sama seperti saya ambil seorang pencuri naik ke puncak bukit, dan kemudian dia duduk atas puncak bukit tu dan saya ada depan dia. Kalau saya tak ada depan dia bersama pisau, dia boleh turun dan selamatkan nyawa. Tapi sebab saya ada, dia tak boleh mara ke hadapan. Dan kalau dia menoleh ke belakang dan dia cuba turun kat sana, tak boleh sebab terlalu curam. Dia akan jatuh, dia akan mati. Jadi di sebelah belakang dia maut, di sebelah depan dia pun maut. Tapi sekurang-kurangnya di sebelah depan ada kemungkinan dia boleh berlawan dengan saya dan menang. Kalau sebelah belakang confirm mati. Jadi apakah pencuri dalam keadaan terdesak nak buat? Dia dah tahu kemungkinan tinggi dia akan mati. Tapi dia akan cuba juga untuk berlawan dengan saya.
dalam keadaan terdesak, dah tahu ianya penghujung jalan, orang akan melakukan apa sahaja untuk cuba menyelamatkan diri. Okay? So, kesimpulan daripada live ini, PN dan BN dah tahu PRU15 akan menjadi titik noktah kepada UMNO, PAS dan PPBM. Mungkin wujud, ada kerusi, tapi memang teruk lah. Okay? Dan mereka sedang cuba membeli masa dan kita sedang terseksa. Di sebelah Pakatan Harapan pun mereka tahu bahawa akan menjelma kuasa ketiga. Jadi sekarang mereka sedang cuba untuk mencala imej kuasa ketiga tu. Walaupun mereka tahu tindak tanduk mereka tak akan berjaya, tapi mereka cuba juga. Dan saya jangkakan langkah terakhir, langkah terdesak terakhir Pakatan Harapan akan buat sebaik sebelum pilihan raya. Mereka takut Tun akan masuk ke dalam pilihan raya sebagai blok kuasa ketiga. Mereka akan cuba berbaik dengan Tun dan bersetuju agar Tun dicalonkan jadi Perdana Menteri, supaya apabila masuk pilihan raya, Tun tidak akan lagi memiliki aura kuasa ketiga. Apapun, Kit Siang sudah buktikan bahawa dia adalah gunting dalam lipatan. PKR, geng Anwar, sebab PKR sekarang berpecah. Ada geng Anwar dan ada bukan Anwar. PKR dan geng Anwar sebagai Saifuddin juga telah buktikan bahawa mereka sebenarnya adalah pemimpin-pemimpin politik yang tidak bermaruah. Dan Tun adalah Tun, jenama unggul, pemimpin Islam, Melayu Islam, berwibawa, jati, satu-satunya pemimpin yang benar-benar perjuangkan agama, bangsa, negara, nasib Melayu Islam di Malaysia. Sehingga kita berjumpa esok, jangan lupa sebentar lagi saya akan letak link kepada saluran Telegram saya di ruang komen, ya. Mungkin 1 atau 2 jam dari sekarang, jadi bersabar. Dan wassalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang.